Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di sini setelah kita sama-sama mendirikan solat zuhur dan sunat qabliyah dan ba'diyahnya, dan setelah sama-sama kita berzikir sebentar tadi serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan kepada kita, kesihatan dan juga iman yang berterusan. Maka seterusnya sama-samalah juga kita mendalami atau membincangkan atau mengingati ajaran-ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang saya pilih sesuai sebagaimana yang kita untuk kita sama-sama hayati. Jadi hadis yang masih kita bincangkan ialah mengenai hadis persaudaraan ataupun bekerjasama dalam Islam. Hadis yang berbunyi, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Yang maksudnya gambaran kehidupan orang-orang yang beriman dari segi kasih sayang, dari segi saling bersimpati dan saling kasihan, mencintai antara satu sama lain, samalah seperti satu tubuh badan, di mana kalau salah satu anggota tubuh badan itu ditimpa penyakit ataupun sakit, maka anggota yang lain akan turut merasakan sama dan boleh membawa kepada demam dan juga boleh membawa kepada tidak tidur. Itulah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang beriman ni kalau kita fikir, kalau kita tengok semua benar-benar kita dapati orang-orang yang beriman ni adalah orang-orang yang sama seperti orang-orang yang sama seperti satu badan yang saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Dalam seluruh anggota badan kita ni, kita tangan kita perlukan, kaki perlu, mata perlu, semua perlu. Seorang manusia tak boleh hanya memiliki dua belah tangan saja, dia tak dapat buat apa-apa. Seorang manusia pun dia tak boleh hanya memiliki muka dan mata saja, tanpa badan, tanpa tangan, tanpa kaki. Seorang manusia pun tak boleh memiliki kaki, dua kaki saja untuk memudahkan dia berjalan, tanpa badan, tanpa muka, tanpa mata dan tanpa tangan. Jadi artinya seluruh anggota tubuh badan kita, seluruh panca indera kita yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu keperluan bagi kita, dan bila cukup anggota ataupun segala panca indera kita, maka sempurnalah kita sebagai seorang makhluk yang bernama manusia. Sebab itu Nabi mengingatkan kita atau menggambarkan kita ni macam satu badan yang perlu memerlukan antara satu sama lain. Manusia perlukan mata, manusia perlukan tangan, manusia perlukan kaki, dan manusia perlukan nyawa. Jadi jugalah kita sama-sama ni perlu tolong-menolong antara satu sama lain agar kita punya urusan di dunia ni lebih mudah bila ada sifat tolong-menolong, kerjasama dan sama-sama berusaha. Contohnya kalau kat masjid ni, kalau kita harapkan pekerjanya saja, berapa orang ada pekerja sini? Tak ramai kan? Hanya MRO-nya, asistennya, dan satu kerani kota saya, dan adalah orang yang kerja bahagian sebelah dapur. Dan kalau kita nak gabungkan pula dengan LPM-nya, hanya berapa orang saja, yang mana mereka semua juga mempunyai pekerjaan masing-masing dan sibuk. Tapi semangat bantu-membantu, gotong royong tu wujud dalam diri kita. Bila dalam di masjid ni atau di masjid-masjid lain adakan kegiatan-kegiatan, sama ada kegiatan dakwah ke, kegiatan kemasyarakatan ke, jadi ramai
orang-orang yang volunteer ni datang ke depan untuk membantu masjid. Mereka tak fikirkan tentang upah, mereka tak fikirkan tentang penat. Yang mereka fikirkan dapat memberikan sumbangan untuk menggerakkan projek-projek yang dianjurkan oleh masjid, di mana projek-projek yang dianjurkan oleh masjid semuanya ke arah kebaikan, ke arah keredaan Allah SWT. Sebab itu saya tengok kadang-kadang saya kagum dalam bulan Ramadan ada orang sanggup cuti sepanjang bulan Ramadan. Dia tak ambil cuti lain, tak ambil cuti hari-hari lain untuk makan angin dan sebagainya, tapi sanggup mengambil cuti sepanjang bulan Ramadan kerana nak berkhidmat kepada masjid, bagi membantu urusan-urusan masjid, menyiapkan makanan untuk orang berbuka, makanan untuk orang berkiam dan sebagainya, dan mengemas serta orang kata membersihkan peralatan-peralatan yang telah digunakan oleh pihak masjid. Jadi saya rasa saya sekagum orang macam ini sanggup ambil cuti kerja semata-mata kerana masjid. Orang ini adalah orang yang dah dipilih oleh Allah SWT untuk berkhidmat kepada masjid. Dia sedar dengan dia bercuti dan berkhidmat kepada masjid, tentu sekali amalannya tak disia-siakan oleh Allah SWT. Walaupun itu yang mampu olehnya, tapi bukan semua orang boleh buat. Dia tak mampu nak mengajar kerana dia bukan ustaz. Dia tak mampu nak beri tazkirah kerana dia bukan seorang ulama. Dia tak mampu untuk menjadi imam kerana dia tak pandai bacaannya tak bagus. Kalau dia bagus bacaannya pun banyak surah-surah yang dia tak confident menghafalnya, ataupun tak confident nak jadi imam. Jadi dia jadilah orang tulang belakang. Tulang belakang yang menggerakkan kegiatan-kegiatan masjid, dengan kegiatan atau dengan menggerakkan kegiatan-kegiatan masjid untung, jamaah-jamaah yang lain pun dapat meraih faedahnya, dan Pak Imam jadi imam pun dapat meraih faedahnya, Bilal pun dapat meraih faedahnya. Inilah orang-orang yang tahu tentang kelebihannya berkhidmat untuk agama dan bekerjasama untuk menjayakan ajarannya. Jadi kita dah banyak bincangkan, dah terangkan tentang beberapa hadis dan sebagainya. Pada petang ini kita tengok beberapa mutiara kata. Seorang pujangga pernah berkata, bacalah sejarah, fikirkanlah keajaiban-keajaibannya, renungkan keanehannya, semak kisah-kisah dan cerita-ceritanya. Kalau kita nak mendalami ataupun kita nak menjadi orang-orang yang rajin dan sebagainya, kita bacalah sejarah-sejarah, terutama sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca, kita akan dapati banyak contoh-contoh yang boleh kita jadikan tauladan dalam kehidupan harian kita. Contohnya di mana kita dapati Rasulullah ni orang yang begitu penyabar sekali. Banyak insiden-insiden, peristiwa-peristiwa semasa baginda berada dalam masjid sedang mengajar sahabat-sahabatnya, datang orang Badui mengatakan kepada dia, "Ya Muhammad, saya nak minta supaya kamu berikan harta yang Allah kurniakan kepada kamu tu kepada aku. Kerana itu harta itu bukan bapa kamu punya." Cakap kasar. Kalau sahabat-sahabat yang lain dengar tu semua nak hentam aja, cakap kasar kan. Tapi Nabi kata nanti Nabi masuk ke dalam, bagi gandum, letakkan dekat kedainya. Sudahkah cukup wahai Badui, wahai bangsa Arab Badui, sudahkah cukup pemberianku ini kepada kamu? Dia jawab, belum lagi. Nabi masuk lagi, ambil lagi satu gandum, jadi kanan kiri kudanya itu penuh dengan gandum. Sekarang sudah cukup? Dia kata cukup. Apa Nabi kata? Kerana kamu tadi masuk, kamu rasa, kamu cakap tu nampak macam kasar. Perkataan kamu tu menyinggung sahabat-sahabatku di sini. Boleh tak kamu bercakap sesuatu kepada mereka? Jadi kerana kesabaran Nabi itu, orang Badui mengatakan apa? Tidak ada orang yang paling ku benci sebelum ini selain daripadamu, ya Muhammad. Tetapi hari ini kamulah orang yang aku paling cinta di dunia ini. Tengok kesabarannya tu kan.
Kemudian katanya lagi, tidak ada negeri yang aku benci selain Madinah ni. Tapi mulai hari ini atau pada hari ini, tidak ada satu negeri yang aku lebih cinta selain daripada Madinah. Cubalah kalau umpamanya Nabi biarkan sahabat-sahabatnya bertindak. Sebab kalau kita pun ada imam kat sini, orang datang cakap kasar, kotor, mencarut dan sebagainya, kita tangkap orang tu, halau keluar. Kalau kena orang yang garang lagi, dia pukul orang tu, keluarlah kau. Kan dia tak takut undang-undang kan. Tapi kalaulah umpamanya sahabat-sahabat tu bertindak demikian kerana Nabi kata sabar dulu, nescaya akan berlakulah peristiwa-peristiwa yang tak diingini. Dan orang ini yang kena pukul ni nanti ni, Badui yang kena pukul ni pun tentu akan bertambah benci kepada Nabi Muhammad, dan akan bertambah benci kepada negeri yang bernama Al-Madinatul Munawwarah. Tapi dengan berkat kesabarannya, taktik dia, strategi Nabi kita Muhammad SAW tu menjadikan orang ni menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, menjadikan orang ni orang yang cinta kepada negeri Madinah yang didiami oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini contoh-contoh yang paling yang kita boleh baca dalam sejarah, yang kita boleh dapat daripada sejarah Rasulullah SAW, yang mengajar kita dalam apa keadaan pun, walau macam mana tercabarnya perasaan kita, hati kita ni pun, kita diingatkan supaya bertenang, berfikiran panjang dan bersabar. Kerana dengan kita bertenang, berfikiran panjang dan sabar, ini akan membawa kepada kejayaan. Contohnya sebagaimana yang saya terangkan tadi. Sebelum itu pun ada peristiwa-peristiwa lain juga, di mana orang tu tarik kain hingga nampak bekas bekas Nabi. Tapi Nabi tidak membenarkan sahabat-sahabatnya bertindak. Kerana setiap apa yang dilakukan tu ada hikmah yang tertentu. Begitulah juga kalau kita baca apa orang kata ni, kisah-kisah atau sejarah-sejarah sahabat, orang-orang kenamaan, orang-orang yang ulama-ulama, itu semua mengajar kita, menjadikan kita orang yang terus menjadi dewasa. Kalau tidak, kita tak jadi orang dewasa, pikiran kita tak matang. Kalau selama-lamanya kita tengok TV, saya tengok TV cerita berdrama saja, sinetron saja, atau kita buka ke Channel 5, tengok gaduh sana, gaduh sini. Kita tengok orang kata tu apa yang macam yang jalan macam besi dah mati mau hidup balik, transformer ke apa transformer. Jadi hidup kita dipenuhi dengan khayalan saja. Tapi kalau kita tengok orang, kita buka terutama TV yang di seberang sana, umpamanya kuliah pada hari Jumaat petang pukul 5 sampai jam 6, kemudian forum perdana, banyak lagi kalau sebelah pagi tu kita tengok, sama ada siaran-siaran yang disiarkan oleh stesen Indonesia ataupun stesen Malaysia, semua banyak menjurus kepada ilmu. Kita pagi-pagi kat Singapura sekejap aja tu, warna firman dan sabda berapa minit aja yang disiarkan. Tapi kalau kita tengok, buka TV, buka radio, mereka punya rancangan sampai sejam. Jadi ini semua bila kita dengar, membantu membantu diri kita memahami ajaran-ajaran Islam, dan yang penting membantu fikiran dan minda kita supaya berlapang, menjadi orang yang berpikiran luas, tak kalang kabut. Dan kadang-kadang ada juga sejarah-sejarah yang disiarkan oleh pihak-pihak radio. Kalau kita buka, saya pun tak tahulah, kat rumah saya tak ada kabel. Saya dengar kalau kabel televisyen tu umpamanya Starhub, katanya dia ada Discovery, banyaklah rancangan-rancangan dokumentari yang bercorak ilmu pengetahuan. Yang saya dengar dari orang aja, sebab saya tak ada kabel ni. Jadi kalau ada pun, bila masa saya nak tengok pun saya tak tahu. Kalau saya tengok pun bukan saya yang tengok, nanti TV yang tengok saya. Saya dah penat ngantuk kan. Jadi saya tengok ini pun mungkin orang kata ada dalam Discovery ni ada ilmu-ilmu yang guna daripada sains dan sebagainya yang dikaji oleh orang-orang putih ni, bangsa asing. Jadi kita boleh juga melihatnya, kerana dengan itu menambahkan ilmu. Dan apabila kita tengok
kajian-kajian orang-orang yang bukan Islam ni tentang alam, tentang haiwan, tentang binatang, ini menambahkan kita punya iman. Sebab dengan itu kita tahu bagaimana ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat, yang begitu berlainan. Sehingga kita lihat rupanya kalau umpamanya harimau tu, kalau kita tengok dari dokumentari, dia kalau dah nampak di mangsa tu, dia punya mata tu boleh nampak dari jauh. Dia dah macam dah terbayang. Macam ada orang kata tu projector. Dia dah tahu, dia kejar lah. Singa pun sama, ular pun sama. Dia boleh nampak dari jauh. Tapi kalau kita tak tengok, kalau kita tak tengok dokumentari ni, kita tak tahu fungsi dia. Jadi dengan itu baru kita tahu, ya Allah, dengan itu barulah kita akan ucapkan subhanallah, maha suci Allah yang menjadikan makhluk ini yang kita nampak berbahaya kepada kita, yang kita nampak kadang-kadang tak punya arti, tapi cara dia mendapatkan makan, kalau kita kena berusaha dan kena bekerja, dia boleh makan dia dengan cara menerkam dan mengejar mangsa-mangsanya, yang memang mangsa-mangsa itu juga diciptakan oleh Allah untuk menjadi makanan kepada haiwan-haiwan ni. Kan? Jadi ini semua membuka mata, menambahkan ilmu dan menjadikan kita orang yang terus kuat iman kita dari semasa ke semasa yang lain. Kemudian yang berikut kata pujangga lain pula. Pujangga ni mana orang bijak pandai, perbaharuilah hidup anda. Jadikan hidup anda lebih bervariasi. Ubahlah rutin hidup anda. Dalam hidup ni kita tak boleh hanya rutin begitu saja. Bangun pagi, pergi kerja, balik, duduk rumah, makan, lepas tu tidur. Kalau ini rutin begitu saja, maknanya kata Nabi apa? Siapa yang hari semalam dengan hari ini sama, maka dia adalah orang yang rugi. Jadi sebab itu dalam pujangga itu mengatakan perbaharuilah hidup anda. Jadi kita kena fikirkan bagaimana kita nak mempertingkatkan kita punya prestasi hidup ni, ataupun orang kata tingkatan hidup ni. Kalau kita tengok orang lain senang, dapat mempunyai pendapatan yang lebih lagi, kita tentu tahu orang ni tentu mempunyai kelulusan lebih baik dari kita. Kita barangkali hanya dapat O level saja. Orang lain ada diploma. Ada setengah orang dia hanya diploma saja, orang lain ada degree. Cuba cek berapa umur kita sekarang. Baru 32, 33. Panjang lagi masa untuk hidup kan? Kalau ditakdirkan kita hidup sampai 65, panjang lagi. Jadi bila panjang umur hidup tu, kalau kita sekarang dalam 30, katalah takdirkanlah umur kita 65 meninggal dunia, bermakna ada lagi 35 tahun untuk hidup. Dalam masa 35 tahun, adakah kita reda hidup dalam keadaan yang ada sekarang ni, dengan gaji sebulan 1,500, 1,600, gaji mati dari 1,800, kerjanya itu je, tak ada lain-lain, reda ke kita? Reda ke kita? Sebab itu kita disuruh berfikir bagaimana nak mempertingkatkan prestasi kita ataupun ekonomi kita. Kalau kita boleh belajar lagi, belajarlah. Barangkali kepala kita dah tak begitu kuat, carilah belajarlah apa-apa yang kita rasa boleh mendatangkan kefaedah dari segi mekanikal ke, teknikal ke, atau apa dan sebagainya, kerana kita barangkali otak kita dah tak berat. Tapi sebenarnya kalau dah umur 30 lebih tu kita dah matang. Waktu kita umur 18, 19 tu kita rasa kadang malas, susah je, tak mau buat, malas Tapi bila dah 30 lebih tu kita dah bertambah matang, dah bertambah dewasa. Kalau kita fikir-fikirkan betul-betul, gunakan fikiran dan fikir sikit dengan mendalam, kita akan dapat apa yang sepatutnya kita lakukan. Dalam belajar sekalipun, walaupun kita rasa ini susah dan sebagainya, kita cubalah tengok orang lain. Orang lain pun susah. Kenapa orang lain boleh sampai ke PhD, kita setakat nak dapatkan diploma pun kita rasa susah. Kalau bagi orang yang tak ada O level, nak dapatkan O level saja susah kan? Orang lain boleh dapat O level, dan orang lain boleh diploma, kenapa kita tak boleh? Pendeknya, kalau kita tumpukan perhatian kepada apa yang kita lakukan, memang boleh dapat. Kalau niat kita ikhlas lah kan.
Saya pengalaman saya tengok begitulah keadaannya. Bila saya tengok sesuatu pada asalnya memang susah, tapi saya try tumpukan perhatian pada sesuatu tu. Fikir, Tuhan bagi petunjuk sebenarnya. Kalau sememangnya kita jujur dan ikhlas untuk mengetahui sesuatu yang kita perlukan. Setengah orang nak tukar bal lampu pun tak tahu. Kena panggil orang upah. Kalau yang datang tu orang asing, datang aja dah bayar berapa. Dia transport lain. Harga transport dengan harga lampu, harga transport lagi mahal. Lampu $4, $5. Kalau jenis yang panjang dia lebih kurang begitu. Nak tukar lampu. Yang ada orang nak tukar starter pun tak tahu. Dulu pun saya tak tahu. Tapi kita tengok starter ni macam mana. Bila orang buat kita tengok, cuba buka-buka, oh gini pusing starter. Cuba masukkan, pusing balik. Starter baru berapa sen kat luar. Kalau kita suruh orang pasang, dia charge kita $10, kita rasa murah. Padahal starter tu baru ada yang 50 sen, 60 sen, 70 sen, tak sampai berapa. Paling-paling katalah berapa dolar je lah. Pasangnya pun senang. Lampu pun satu $4, $5 ataupun $8 kalau yang orang kata tu yang jenis yang tak makan current tu kan, tak seberapa sangat. Yang penting tu kita fikirkan, fikirkan. InsyaAllah dapat. Kereta dulu waktu saya beli pun saya tak tahu ni jenis-jenis kereta, tapi bila kita hantar workshop kita tengok, jadi kita tahulah kereta ni rupanya perlukan plug. Kalau bunyi dah timpang sikit, mana pelang tu dah satu pelang dah mati. Jadi kalau kita nak tukar satu, kita tak tahu pelang mana yang mati. Bukanlah 4 tukar yang baru kalau kita tak sempat hantar kedai kan. Kita tahulah dulu kita tahu dia ada contact point kalau nak start. Sekarang dah tak pakai lagi kan. Bila kita start tak boleh tu mana contact point. Pergi ke kedai, kita tak bagi tahu contact point kita rosak. Dia akan buka, tukar berapa ringgit dan sebagainya. Jadi mana yang boleh kita tukar sendiri. Yang tak boleh tukar, kita harapkan mekanik. Jadi kita kena perhatikan, tengok. Bila orang buat pun kita tengok, lepas tu kita kaji dan sebagainya, fikir, kita akan dapat. Allah akan berikan wahyu atau ilham kepada kita untuk mengetahui apa yang kita perlukan. Jadi samalah dalam ilmu pun Jadi kalau umpamanya kita tak selalu berfikir bagaimana nak merubah hidup kita, selama-lamanya lah hidup kita terus hidup sampailah pencen, keadaan itulah hidup kita. Kan? Jadi mesti berusaha berfikir bagaimana nak menambahkan ekonomi. Sebab bila ekonomi banyak, ekonomi berkembang, bukan saja kita dapat merasakan kemewahan daripada ekonomi kita tapi kita boleh beramal. Boleh dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kita boleh sponsor. Kalau bulan puasa kita boleh sponsor orang berbuka dan sebagainya. Yang semuanya itu pahala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya besar-besar belaka. Tapi kalau kita susah, selama-lamanya gaji kita tak tambah-tambah, harapkan increment, lagi orang kerja kerajaan incrementnya $30, $25, tak game-game. Paling tinggi pun $50 lah. Kalau orang tu dah agak sikit naik dia punya pangkat, kalau yang besar-besar tu memanglah sampai 200-300 naiknya kan. Tapi kalau orang yang bawah-bawah ni, bila nak game tu? Sampai 10 tahun, 12 tahun pun baru nak Jadi tak game-game kerana salah kita. Lantaran kita tak pertingkatkan kemahiran kita, tak tunjukkan kepada majikan kita bahawa kita sekarang sudah mempunyai kemahiran. Jadi bila kita ada kemahiran, kalau kita di tempat kita tu dia tak mau bayar kemahiran kita boleh cari tempat lain yang boleh menilai dan membayar kemahiran kita. Kan? Bila dah ada sedikit, dah ada ilmu, agak mudah. Tapi problemnya sekarang ni saya tengok yang tak ada ilmu ni lah yang banyak tukar-tukar kerja. Ilmu tak seberapa, tak sampai pun menengah. Sekolah rendah, yang ada sekolah rendah, ada yang sekolah sampai vocational pun tak habis. Dulu vocational kan. Tapi malasnya Masya Allah. Kerja 6 bulan, 12 bulan tak kerja. Kalau ditanya kenapa berhenti kerja, sini supervisor bising. Yang ini kenapa berhenti kerja? Kerja susah, tak ada rest. Kalau nak rest, mana boleh dapat gaji?
kerja di mana-mana pun ada cabaran. Nak kerja sendiri, nak berniaga pun ada cabaran. Awak nak jual barang-barang dan sebagainya, berjaja sana, walaupun untungnya memang lumayan, tapi boleh jamin ke yang barang kita tu laku dibeli oleh orang pada setiap hari? Dan boleh jamin ke kita terselamat daripada pandangan inspektor-inspektor yang mencari orang menjaja tanpa lesen? Malaysia lain, pasal dia semua boleh kan. Jaja-jaja pun orang tak sangat, tapi kat Singapura kan lain. Jadi nak kerja malas, tak boleh kena perintah. Susah sikit berhenti, kena perintah berhenti. Banyak kerja pun berhenti. Jadi nak kerja apa yang tak banyak kerja? Semua kerja banyak kerja kan. Ini orang-orang yang tak ada kelulusan macam inilah. Kalau dia pilih-pilih kerja ada kelulusan tak apa, memang ada kemahiran orang kerja, offer dia tu lain. Memang dia ada kemahiran. Ini kemahiran tak ada. Bukan nak pilih-pilih kerja pula kan. Itulah kadang-kadang sebilangan daripada masyarakat kita bersikap demikian kerana dia tak memikirkan untuk memajukan diri dia dari semasa-semasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga pula, seorang penjaga yang lain berkata, jangan menganggap semua kritikan yang diarahkan kepada anda sebagai satu permusuhan, tetapi ambillah faedah yang ada di dalamnya tanpa perlu melihat maksud orang yang mengkritik itu, kerana ketika itu anda lebih memerlukan perbaikan daripada pujian. Kalau ada orang kritik kita, jangan segera melantik. Kita tengok apa yang dikritik kita. Mungkin kritikan itu ada kebenarannya. Sebab itu dalam pepatah Arab mengatakan undur ma qala. Tengoklah apa yang diucapkan oleh seseorang itu, wala tanzur man qala. Tapi jangan kamu lihat siapa yang bercakap. Kalau kamu lihat yang bercakap tu orang lebih rendah daripada kamu, jadi kamu tak akan dengar cakapannya walaupun cakapannya betul. Kalau kamu lihat orang yang bercakap tu adik kamu dan kamu rasa adik kamu ni belum banyak sangat pengalamannya, orang kata lembut masih lembut lagi, lembik lagi, kamu tentu tak akan menerima nasihatnya dan kritikannya. Tapi pandang yang dikritik tu apa. Lebih-lebih lagi apabila kita dalam rumah tangga. Kita dalam rumah tangga, suami ni kadang-kadang dia punya ego tu lebih sikit. Bukan sikit lagi, kadang egonya lebih banyak. Tak boleh isteri bagi pandangan. Tak boleh isteri nak cakap sikit pun. Ada saja salah isterinya. Belum dengar kritikan isteri, belum dengar cadangan isteri, dia kata engkau apa tahu. Belum dengar lagi dia cakap engkau apa tahu. Cuba dengar. Kan? Kita berkomunikasi kan mesti ada dengar. Satu orang bercakap, satu orang dengar. Itu mana komunikasi. Jadi kalau kita tak mau dengar, macam mana kita nak berkomunikasi? Cuba dengar dulu apa yang dikritik oleh isteri kita, apa yang dicadangkan oleh isteri kita. Mungkin ada kebenarannya. Kalau hari itu kita tak mau dengar, kita kata okeylah nanti abang fikirkan. Begitu berfikir betul tak kebenaran. Bila lepas bayang tu duduk, lepas baca, lepas berzikir, lepas doa tu fikir yang dicakap oleh isteri, yang tahu yang dicadangkan oleh anak dan sebagainya, ada kebenarannya tak? Kalau memang ada kebenarannya, memang betul, kita dah tengok ada kebaikannya, terimalah. Walaupun datangnya daripada isteri kita, ataupun dari anak kita, ataupun dari menantu kita, kena terima. Janganlah mentang-mentang kita kat rumah sebagai bos. Kita bos. Jadi orang bawah, isteri kita cakap pun kita tak mendengar. I'm boss, you are my wife. I'm boss, you are my children. Tak boleh masuk campur. Kalau ini jadi falsafah hidup kita, isteri kita hidup dalam rumah tangga pun susah, anak-anak kita pun gelisah, dan kita nanti akhirnya dipencilkan oleh mereka. Kita masuk rumah pun dia buat tak tahu, kita duduk pun dia buat tak tahu. Ini yang kadang-kadang tak disedari oleh sebahagian daripada bapa-bapa di rumah. Tapi bapa-bapa di sini semua bagus-bagus lah, insya-Allah. Muka cerah semua kan, ada cahaya. Semua ada cahaya, ada cerah. Cahaya masjid saja dah menjadikan kita orang yang boleh mendengar nasihat orang lain kan. Jadi ini orang-orang yang kurang cahaya. Apa saja orang cakap dia tak mendengar kerana dia rasa diri dia bos. Jadi bila orang mengadu dengan saya, dia kadang-kadang anak-anak dia tak hormat dia sebagainya, pada saya barangkali